Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini Ustaz ingin menjelaskan tentang ibadah korban. Siapa tahu apa itu ibadah korban? Sesuatu ibadah yang dilakukan pada hari raya Aidiladha, kemudian melakukan penyembelihan dan menyajikan daging kepada para fakir miskin. Bagus Kushairi. Ibadah korban merupakan suatu ibadah yang mulia di sisi Allah. Ibadah korban juga dituntut dalam Islam. Tujuannya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, binatang yang dijadikan sembelihan adalah Al-An'am. Okey Kamal, dengar elok-elok apa yang saya nak sampaikan. Binatang yang dimaksudkan Al-An'am adalah lembu, kerbau, kambing, biri-biri dan unta. Jika kamu semua ada unta, maka bolehlah sembelih untuk dijadikan korban pada musim raya Aidiladha nanti. Jadi apa yang dimaksudkan oleh saya tadi adalah setiap perkara yang dilakukan hendaklah mempunyai tujuan dan matlamat, mengikut apa yang dia ingin lakukan. Sebagai contoh, dalam menjalani ibadah korban, maka ia mempunyai rukun dan syarat sah tersendiri. Jika kita tidak menyempurnakan rukun dan syarat sah, maka segala amalan yang kita lakukan adalah sia-sia. Apa syarat dan rukunnya, Ustaz? Baik, bagi rukun pertama iaitu binatang korban dan syarat sahnya ialah binatang Al-An'am. Kemudian rukun yang kedua pula masa korban dan syarat sah selepas hari raya Aidiladha bersamaan 10 Zulhijjah sehingga terbenamnya matahari Tashriq 13 Zulhijjah. Dan rukun yang terakhir adalah orang yang berkorban. Dan syarat sahnya ialah Islam, balik, berakal, merdeka, bermukim dan berkemampuan. Ustaz, apa yang dimaksudkan lebih terperinci tentang berkemampuan? Ini soal tentang kudrat ke? Bagus soalan yang ditanyakan oleh Kushairi. Sebenarnya yang dimaksudkan berkemampuan adalah berkenaan dari segi perbelanjaan atau dari segi faktor kewangan. Maka tidak semua orang mudah untuk mengeluarkan harta, dan kerana inilah dinamakan korban. Korbankan sebahagian harta kita sedikit demi mendapatkan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS demi agama dan ketaatannya yang hebat kepada Allah SWT yang memerintahkan menyembelih anaknya. Dengan ketaatan dan ketakwaan Nabi Ibrahim melakukannya, dan sekelip mata Nabi Ismail bertukar menjadi kibas. Berdasarkan peristiwa tersebut, kita umat Islam pada hari ini disyariatkan melakukan ibadah korban bagi mendapat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, maka ada sebuah hadis yang menceritakan tentang kelebihan dalam melakukan ibadah korban. Antaranya adalah daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari Nah, yakni hari Aidiladha, yang lebih dicintai oleh Allah SWT selain daripada menumpahkan darah binatang korban. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya
bulunya dan kukunya, dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada redha Allah SWT sebelum ia jatuh ke bumi. Maka bersihlah jiwa kamu sebelum berkorban. Riwayat Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahawa ibadah yang paling afdal untuk dilaksanakan pada hari raya Aidil Adha adalah dengan menumpahkan darah korban. Ini kerana ia akan datang pada hari akhirat seperti mana ia di dunia tanpa terdapat kekurangan padanya, agar setiap daripada anggota itu terdapat padanya ganjaran yang dibahas. Dan ia juga akan menjadi tunggangan orang yang berkorban itu ketika melintasi titian sirat. Okey, baik, kita teruskan kelas kita pada hari ini adalah pembelajaran syarat sah bagi sifat Al-An'am, iaitu bebas daripada penyakit dan kecacatan sebagai contoh mata buta, sebelah, berpenyakit yang teruk seperti tempang dan kurus yang melampau. Seterusnya, perkara-perkara sunat dalam melakukan ibadah korban. Yang pertama, orang yang berkorban disunatkan tidak bercukur rambut di anggota badan dan memotong kuku pada permulaan bulan Zulhijjah sehingga selesai berkorban. Yang kedua, menyembelih sendiri binatang korban dan tidak mewakili orang lain jika ia berkemampuan. Yang ketiga, melaksanakan segala amalan-amalan sunat penyembelihan seperti menghadap kiblat dan menggunakan alatan sembelihan yang tajam. Yang keempat, melafazkan basmalah, takbir dan selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Selawat ke atas Nabi. Yang kelima, berdoa semasa hendak menyembelih. Ibadah korban dan tempoh pelaksanaan. Bermulanya 1 Zulhijjah, makruh bercukur segala jenis rambut di anggota badan dan memotong kuku bagi orang yang berkorban, dan korban tidak sah jika dilakukan sebelum 10 Zulhijjah. Waktu afdal berkorban adalah selepas naiknya matahari, selepas solat sunat Aidul Adha dan selepas 2 khutbah Aidul Adha. 11 sehingga 13 Zulhijjah disunatkan melakukan penyembelihan binatang Al-An'am yang dijadikan korban. Dan selepas terbenamnya matahari 13 Zulhijjah dan bermulanya 14 Zulhijjah, maka segala aktiviti ibadah korban tidak sah. Berpandukan hadis daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, barang siapa yang mempunyai binatang korban untuk disembelih, maka apabila terlihatnya anak bulan Zulhijjah, janganlah dia mengambil satu apapun, yakni memotong daripada rambutnya mahupun daripada kukunya sehingga dia selesai berkorban. Hadis riwayat Imam Muslim 1977. Antara hikmah yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam syarahnya larangan memotong kuku dan menggunting rambut bagi orang yang ingin melaksanakan korban ialah supaya anggota yang terdapat pada badannya itu semuanya akan dibebaskan daripada api neraka. Dan ada pendapat yang lemah menyatakan untuk menyerupai orang yang berada dalam keadaan ihram, di mana dia diharamkan untuk bergunting, mencukur, memotong kuku dan beberapa larangan lain. Wallahu a'lam. Yang keempat, dapat mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati untuk membelanjakan harta ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, harta yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu bukan hak milik mutlak kita sendiri. Malah di dalamnya ada hak-hak orang lain seperti golongan fakir miskin dan sebagainya. Harta itu hendaklah disalurkan untuk zakat, sedekah, wakaf dan membantu yang memerlukan melalui
bagi ibadah korban. Yang kelima, ibadah korban melahirkan tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap nikmat rezeki yang telah dikurniakan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hajj ayat 34 yang bermaksud, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan korban sampai mereka menyebut nama Allah sebagai bersyukur terhadap binatang ternak yang telah direzekikan oleh Allah SWT kepada mereka. Wallahu a'lam. Okey, ada pertanyaan atau tidak? Jika ada tak faham atau ada persoalan berkaitan dengan ibadah korban, maka kamu semua boleh tanya dan kita boleh kongsikan apa yang kamu tahu kepada yang lain. Dan pada hujung minggu ini kita akan meraihkan ibadah korban. Maka dengan itu saya harap kamu semua dapat mempraktikkan apa yang kamu semua sudah mempelajari hari ini. Belajar tanpa amal diibaratkan pohon tanpa buah. Tak ada Ustaz. Semua jelas dan kami faham insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Hai Kamal, selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf zahir dan batin. Waalaikumsalam Kushairi. Wah, selamat Hari Raya Aidiladha juga. Maaf zahir dan batin ya. Assalamualaikum semua dan salam Aidiladha. Lembu yang mana jadi korban pertama kita? Lembu yang di sini Pak Imam. Okey Kamal dan Kushairi, kamu juga lembu yang elok. Jangan sampai selepas pula. Baik Pak Imam. Pak Imam jangan risau. Kami akan pegang lembu ni elok-elok. Okey baiklah, kita mulakan sekarang je. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kuat-kuat Kamal dan Kushairi. Baik Pak Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selesai urusan kita hari ini. Kamal dan Kushairi, boleh buka ikatan di kaki lembu itu. Hati-hati ya. Baik Pak Imam. Oh ya Kamal, petang nanti kamu dan Kushairi ke rumah saya ya. Pak Cik nak minta tolong kamu berdua agihkan daging korban. Baik Pak Imam. Assalamualaikum Pak Imam. Kami dah sampai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sampai pun kamu berdua. Kamu berdua ikut saya. Kita sama-sama agihkan daging korban ini. Boleh Kamal dan Kushairi? Boleh Pak Imam. Pak Imam, saya nak tanya, kenapa kita perlu agihkan daging korban ni? Daging korban wajib kita agihkan kepada fakir dan miskin. Oleh itu, daging korban boleh dibahagikan dengan beberapa cara. Antaranya adalah: yang pertama, disunatkan untuk orang yang melakukan korban mengambil 1/3 daripada daging korban tersebut dan menyedekahkan 2/3 daripada baginya kepada golongan fakir miskin. Orang yang melakukan korban mengambil 1/3 daripada daging korban dan mengagihkan 1/3 baki daripadanya kepada fakir miskin. Serta 1/3 lagi diberikan sebagai hadiah kepada golongan kaya seperti jiran, saudara. Dalam hal ini, memberi sedekah kepada fakir miskin lebih afdal. Namun, cara yang afdal ialah seorang yang melakukan korban tersebut menyedekahkan seluruh daripada daging korban dan memakan sedikit sahaja daripadanya sebagai sekadar untuk mengambil berkat. Hal ini kerana menyedekahkan seluruh daging merupakan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan diri daripada sikap kedekut. Memakan sedikit daging korban untuk menzahirkan ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kamu faham apa yang saya jelaskan? Alhamdulillah faham. Terima kasih Pak Imam. Jomlah kita agihkan sekarang. Jom.